TV KPM. Ingatlah wahai semua, sabar sentiasa tika memandu, kerana malang tidak berbau, hargai nyawa sayang keluarga. Alahai janganlah gopoh, patuhi had laju yang ditetap. Janganlah kita mementing diri, bahaya datang, maut menunggu. Marilah kita laksana kempen, berhati-hati di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat, sayangi nyawa, malang terhindar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman. Pada hari ini kita nak apa tu? Murid-murid sekalian, kita nak mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu. Kita bersama dengan Cikgu Haslinda Nur Ismail. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Aiman, apa khabar? Saya pula nak berseloka. Cikgu tadi memandu nak ke mana tu Cikgu? Nak balik kampung. Nak balik kampung? Okey, baik Cikgu. Jadi pada hari ini kita nak mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5 dan saya tak berkeserangan Cikgu. Ya, dan betul. ada juga kawan-kawan kita yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Mungkin Cikgu boleh kenalkan tak murid-murid kita pada hari ini? Boleh. Okey, saya perkenalkan anak-anak murid saya, iaitu yang pertama yang di atas itu yang sebelah kanan, Arni Amira. Angkat tangan sikit Arni. Yang comel hotel tu. Kemudian Mama Afiq, yang pakai kopiah tu. Seterusnya Punitan, berbaju merah. Dan akhir sekali Wardina. Silakan Wardina, mana satu? Okey, baik, itulah anak-anak murid saya daripada SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Masya-Allah, mulianya anda semua kan. Okey, tapi jangan lupa kalau kita memandu pada hari ini, pandu cermat jiwa selamat. Tadi apa tajuk seloka Cikgu tadi? Seloka waspada selalu. Jangan lupa baca doa kenderaan juga untuk kita waspada sebelum kita meneruskan perjalanan. Baik, kita nak meneruskan perjalanan kita untuk kita nak mempelajari pandu cermat jiwa selamat. Apakah yang akan Cikgu kongsikan pada hari ini? Murid-murid, anda dah bersedia? Jom kita bersama dengan guru kita, Cikgu Haslinda Nur Ismail. Persilakan Cikgu. Baik, terima kasih. Okey, pandu cermat jiwa selamat. Ini adalah papan-papan tanda yang terdapat di jalan raya yang perlu kita patuhi. Jadi sebelum itu, sayalah Cikgu Linda. Tapi yang sebenarnya, apakah standard pembelajaran kita pada hari ini? Iaitu standard pembelajaran kita menulis kerangka karangan, iaitu anak-anak murid saya akan menulis kerangka karangan dengan menyusun dan menganalisis isi penting secara terancang. Jadi bagaimanakah secara terancang itu? Nanti Cikgu Linda akan berkongsi dengan anda semua. Baik? Saya dah tertarik Cikgu dengan sebelah Cikgu tu ada warna-warni bulatan tu. Saya pun tak tahu macam mana nak sebut. Murid-murid mesti nak tahu kan apa yang ada di sebelah Cikgu tu. Kalau nak tahu, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, kembali bersama saya Mas Sufian Azman di Didik TV KPM. Bukan saya seorang je tahu, bersama dengan cikgu kita pada hari ini, Cikgu Haslinda Nur Ismail. Okey Cikgu, di sebelah Cikgu kita nampak ada berwarna-warni. Apa yang ada di sebelah Cikgu tu? Okey, Silakan. baik.
kita analisis dahululah, iaitu menganalisis menggunakan teknik Pukelang CJ. Jadi sebelum pelajar-pelajar ingin membuat rangka karangan, pelajar haruslah mengetahui teknik Pukelang CJ. Apakah teknik Pukelang CJ ini? Saya buat dalam bentuk lollipop tau Aiman. Sedapnya. Jadi bila tengok macam ni, pelajar seronok tengok berwarna-warni. Lebih-lebih di sini kan dengan ada warna merah, biru, kuning, hijau semua kan. Jadi apakah itu Pukelang C? Pu ialah punca. Okey, punca bermaksud alasan, sebab ataupun faktor. Ke ada dua, kesan ataupun kekangan. Jadi apakah maksud kesan iaitu implikasi, impak ataupun akibat. Seterusnya kesan ini kata sama mana tersirat berdasarkan konteks soalan, bermaksud kesan positif, kepentingan, manfaat, kebaikan, faedah dan juga kelebihan. Dan seterusnya kekangan. Kekangan ini apakah maksud kekangan? Halangan, cabaran, masalah dan juga rintangan. Okey, baik, Cikgu Linda dah terangkan ke. Lang apa? Lang ialah langkah. Langkah, apakah maksud langkah? Langkah iaitu inisiatif, kaedah, cara, usaha dan tindakan. Namun, okey, kata sama mana tersirat berdasarkan konteks soalan, iaitu langkah ini juga boleh membawa maksud persiapan, tanggungjawab, peranan, fungsi, tugas dan juga persediaan. Seterusnya C ada dua, ciri dan contoh. Apakah maksud ciri? Ciri bermaksud kriteria ataupun sifat. Seterusnya contoh. Apa maksud contoh? Contoh iaitu bermaksud tamsil ataupun misal. Dan akhir sekali J, Pukelang CJ. J ialah apa? Jasa yang membawa maksud bakti ataupun sumbangan. Jadi bermaksud Pukelang CJ ini ataupun lollipop Pukelang CJ ini merupakan gambar raja yang perkataan sama makna untuk fokus. Apakah itu fokus? Fokus ialah kata kunci arahan soalan. Maksudnya cikgu kalau nak masuk Dewan Peperiksaan, cikgu kita bawa lollipop ni boleh jawab karangan lah cikgu. Ya, bawa tak boleh, letak dalam pemikiran. Oh, letak dalam pemikiran. Ini nak kena ni. Bawa tak boleh tapi kena ingat letakkan dalam pemikiran. Jadi insya-Allah boleh jawab peperiksaan. Oh, okey cikgu. Baik. Jadi saya dah terangkan teknik Pukelang C. Jadi jomlah kita tengok contoh soalan. Anak-anak murid saya dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, angguk ataupun buat thumb up. Okey, baik. Jadi kita tengok contoh soalan. Ini contoh soalan. Saya nak buka kepada anak-anak murid saya. Siapa yang nak baca ni? Angkat tangan. Silakan. Oh, Puniten. Silakan Puniten. Okey. Maklumat di bawah berkaitan kemalangan jalan raya menghuraikan pendapat anda tentang kemalangan jalan raya. Panjang huraian adalah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, baik. Jadi Puniten, berdasarkan ini, arahan soalan ni apakah tema dia Puniten? Tema dia. Berdasarkan soalan ini, temanya ialah kemalangan jalan raya. Okey, betul, kemalangan jalan raya. Macam mana kita nak tentukan, Aiman, iaitu diulang dua kali. Kemalangan jalan raya, dua kali diulang dan lagi satu di sini, kemalangan jalan raya. Bermaksud arahan soalan ini ataupun fokus soalan tema soalan ini ialah kemalangan jalan raya. Baik, nanti saya akan bagi tiga bahan iaitu bahan pertama, kedua dan ketiga. Jom kita tengok bahan pertama. Okey, bahan pertama ini dalam bentuk teks. Jadi dalam bentuk teks ini bagaimana kita nak menganalisis? Tetapi sebelum itu kan Aiman, kita mintalah siapa-siapa daripada anak-anak murid saya ni nak baca. Cepat. Angkat Siapa tangan. nak baca? Okey. Siapa? Silakan. Okey, silakan Afiq. Baik. Secara umumnya, kemalangan jalan raya disebabkan oleh sikap individu sendiri, meskipun tidak semua, tapi wujud segelintir pemandu atau penunggang kenderaan yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Mereka ini mungkin beranggapan bahawa mereka ialah seorang pengguna jalan raya yang sangat cekap dan penuh berkhidmat, sedangkan hakikatnya tidak. Kadar kes kemalangan di jalan raya negara kita adalah sangat tinggi dan jumlah kematian yang boleh dikatakan sangat menakutkan. Menurut kajian kini, pada tahun 2019, purata kes maut di atas jalan raya adalah sekitar 7,000 hingga 8,000 setahun. Jika dipuratakan, sekitar 20 orang maut
setiap hari di jalan raya negara ini. Okey, baiklah. Terima kasih. Afiq. Jadi Afiq kan, apabila Afiq baca ni berdasarkan pukelang si J ini kan, apakah fokus bahan satu ini Afiq? Sila jawab Afiq. Pada pendapat saya, fokus untuk bahan satu ialah punca atau sebab. Okey, betul. Punca ataupun sebab. Kita tengok punca ataupun sebab. Jadi Afiq, saya nak bertanya kepada Afiq kan, apakah daripada petikan ni, apakah yang membuktikan fokusnya punca ataupun sebab? Yang pertama, perkataan yang disebabkan. Okey, Dan yang baik. kedua, ayat segelintir pemandu atau penunggang kenderaan yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Okey, baik. Bagus. Bermaksud petikan ini fokusnya ialah punca, sebab ataupun faktor. Bagus. Okey. Jadi bahan satu punca, sebab ataupun faktor. Apabila kamu mengarang, kamu boleh ambil lah. Nak ambil punca, nak menggunakan perkataan punca saja, boleh. Nak menggunakan perkataan sebab saja boleh. Ataupun faktor, boleh juga. Baik. Kita pergi kepada bahan dua. Afiq, Aiman kejap. Afiq, Aiman tersasul-sasul. Aiman, jom kita pergi kepada bahan dua. Okey, cikgu. Bahan dua ni, Aiman biasa tengok tak ni? Macam biasa nampak lah cikgu. Kan biasa nampak je kan. Jadi kita bukalah kepada anak murid saya. Siapa nak tolong bacakan ni? Sila angkat tangan. Oh, cepat Punitan. Bagus, proaktif. Silakan Punitan. Okay, 7 tip keselamatan jalan raya. Langkah pertama, pakai tali pinggang keledah pada setiap masa. Langkah kedua, pakai dan ikat tali keledah, topi keledah. Langkah ketiga, jangan pandu laju dan awasi had laju. Langkah keempat, guna laluan pejalan kaki apabila melintas jalan. Langkah kelima, guna kerusi keselamatan kanak-kanak. Langkah keenam, jangan guna telefon bimbit semasa memandu. Langkah ketujuh, jangan mengikuti kenderaan lain terlalu dekat. Baiklah, terima kasih Punitan. Punitan, apabila Punitan baca tu tadi kan, pada pendapat Punitan lah, apakah fokus kepada bahan ini? Silakan Punitan, apakah fokus bahan dua ini? Fokus bahan dua ini adalah langkah ataupun cara ataupun inisiatif. Betul, langkah ataupun cara ataupun inisiatif. Bagus Punitan. Baik, ini baru bahan dua. Okey, kalau Aiman ingat tadi bahan pertama apa? Punca. Bahan kedua? Langkah. Jadi dalam karangan ni nanti kan Aiman, pelajar kena bagi punca dan langkah. Berdasarkan bahan. Tapi ingat, kita ada bahan ketiga. Jom kita tengok bahan ketiga. Bahan ketiga ini ialah seloka, iaitu seloka waspada selalu. Jadi Cikgu Linda, biarlah Cikgu Linda berseloka sedikit kan. Baik. Ingatlah wahai semua, sabar sentiasa ketika memandu. Janganlah memotong barisan, hargai nyawa sayang keluarga. Alahai janganlah gopoh, janganlah patuhi had laju yang ditetap. Janganlah kita mementing diri, bahaya datang maut menunggu. Marilah kita laksana kempen, berhati-hati di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat, sayang nyawa malang terhindar. Rasa nak menari pula dengan Aiman kan. Jadi saya nak beritahu Aiman sebenarnya Aiman, seloka ini ciri-ciri seloka mestilah ada sindiran. Jadi berdasarkan seloka ini dia ada sindir. Jangan gopoh lah kan. Jangan jangan kita mementing diri. Jadi ciri-ciri seloka ini mesti ada sindiran. Baik, Cikgu Linda pun dah berseloka. Jadi siapa agaknya nak mengupas seloka ini? Seloka ini lebih kepada fokus dia apa? Siapa? Sila angkat tangan. Silakan. Okey, Arni. Silakan Arni. Apakah fokus kepada seloka ini? Fokus yang terdapat dalam bahan 3 ialah langkah, cara atau inisiatif. Okey, baik. Betul. Betul lah. Iaitu langkah, apakah fokus bahan 3? Langkah, cara ataupun inisiatif. Ingat ya, bahan 1 punca, bahan 2 langkah, bahan 3 Aiman?
cara, langkah, inisiatif. Macam tu, betul. Jadi, tetapi kan kita nak tahu juga manakah perkataan ataupun rangkai kata yang menunjukkan langkah ataupun cara ataupun inisiatif. Jadi Arni, boleh tolong bantu saya tak? Mana dia? Boleh cikgu. Rangkai yang terdapat dalam sloka itu ialah sabar sentiasa ketika memandu. Selain itu, kita janganlah gopoh patuhi had laju yang ditetap. Janganlah kita mementing diri. Akhir sekali, marilah kita laksana kempen berhati-hati di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Okey, baik. Jadi apa yang diperkatakan oleh Arni tadi, saya jelmakan. Inilah dia. Bermaksud yang berwarna kuning ini jelas menunjukkan langkah, cara ataupun inisiatif, iaitu seseorang itu haruslah bersabar ketika memandu. Selain pada itu, apa Aiman? Aiman olah sikit. Kita jangan gopoh, bawa relax-relax je kan. Dan yang seterusnya? paling penting, kita kena ada kempen berhati-hati di jalan raya. Berhati-hati di jalan raya. Okey. Kan? Baik Okey? cikgu. Jadi, maknanya kita dah cukuplah 3 bahan ni cikgu. Ya, dah cukup 3 Iaitu bahan. punca, langkah dan juga sloka. Tak sabar pula saya nak menulis karangan ni cikgu. Ya. Jadi kepada murid-murid nak tahu bagaimana teknik nak menulis karangan ni, sabar dulu. Baik, kita berehat seketika boleh Boleh. cikgu? Baik, saya nak tengok lollipop tu sedap ke tidak. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tu dia cikgu. Dia punya tak sabar nak menulis Tulis. tu. Betul. Jadi baik cikgu, untuk segmen kali ini kita memang dah tak sabar dah nak menulis bersama dengan cikgu menggunakan teknik yang telah cikgu ajarkan kepada kita sebentar tadi. Baik murid-murid sekalian, anda semua dah bersedia? Mana pen anda? Mana kertas anda? Okey, jom kita bersama dengan cikgu untuk kita sama-sama jom kita menulis. Okey, silakan cikgu. Baik, jadi untuk yang ini macam mana kita nak tulis? Jadi sebelum itu saya ingin bertanya kepada anak murid saya. Marilah kita imbas kembali teknik mengarang yang sudah dipelajari. Jadi agak-agaklah dalam kalangan anak-anak murid saya ni siapa agaknya nak cuba jawab teknik mengarang yang sudah dipelajari? Silakan. Cikgu. Arni. Silakan Arni. Teknik mengarang yang sudah dipelajari ialah teknik tohu cokep, iaitu ayat topi, ayat hurai, ayat contoh, ayat kesan dan ayat penegasan. Okey, baik. Bagus. Terima kasih Arni. Okey, Cikgu Linda jelmakan nak bagi lagi faham. Teknik tohu cokep. Saya ulang cikgu, saya ulang. Boleh. Tohu cokep. Betul. Okey. Macam tahu sumbat je kan? Tahu sumbat je. Kan? Okey. Tohu cokep ni apa dia? To ialah ayat topik. Kat situ kalau tengok saya dah cerahkan yang berwarna kuning. To ialah ayat topik. Apakah maksud ayat topik? Ayat topik ialah idea utama ataupun isi utama. Hu ialah ayat hurai. Kita kena huraikan. Apabila kita nak mengurai, kita kena tanya diri kita mengapa, kenapa. Macam tu, kena tanya. Lepas tu kita kena beri contoh. Contoh itu ayat contoh. Kita kena tanya diri kita bagaimana nak buat perkara ini, bagaimana perkara ini berfungsi. Seterusnya ayat kesan. Kesan itu iaitu implikasi, ya. Dan akhir sekali ayat penegasan, iaitu mungkin dan juga dikenali sebagai ayat rumusan. Saya ingatkan kembali kepada anak murid, ini ialah rangka isi karangan. Benaan isi karangan minimum ada 5 ayat, iaitu ayat topik, ayat hurai, ayat contoh, ayat kesan, ayat penegas. Jadi di situ apabila kamu mengarang mesti ada rangka karangan. Jadi di sini saya dah beri tugasan kepada anda semua, iaitu saya sudah memberikan kepada anda borang. Apa dia Aiman? Borang apa?
Tohu cokep. Cokep. Cokep Tahu terbalik pula. cokep pun boleh, tahu cokep pun boleh, tak ada Okey. masalah. Nampak macam mana ni cikgu? Jadi saya dah bagi tahu borang ni kepada anak murid saya. Sebab kemahiran kita ialah kemahiran menulis. Jadi anak murid saya kenalah menulis kan. Baik. Jadi saya harap masing-masing dah buat ya kerja rumah yang saya beri tu. Jadi jom kita pergi kepada rangka isi pertama. Siapa nak bagi jawapan rangka isi pertama hasil penulisan mereka? Silakan. Saya cikgu. Arni lagi. Arni ni boleh dapat anugerah pelajar paling aktif ni kan? Silakan Arni. Ini ialah hasil penulisan karangan rangka pertama saya. Bagus. Nampak sikit je tu. Cuba naikkan ke atas. Boleh tak Arni bacakan? Macam tu. Okey. Okey. Dah cantik dah tu. Silakan Arni bacakan. Okey. Untuk ayat topik, punca kemalangan jalan raya ialah sikap individu. Seterusnya, ayat hurai, mementingkan diri sendiri. Selain itu, ayat contoh, memotong kenderaan sebelah kiri. Seterusnya, ayat kesan, membahayakan pemandu lain. Akhir sekali, ayat penegas, faktor kemalangan jalan raya ialah sikap individu. Okey, baik. Terima kasih. Jadi itu ialah hasil penulisan kamu ya Arni ya? Cikgu. Ya, okey. Baik Arni kan, apabila kamu buat rangka karangan tu kan Arni, sebenarnya kamu mestilah mengambil daripada bahan 1 atau bahan 2 atau bahan 3. Mesti ambil sebab tiada gunanya bahan yang diberi tetapi tidak digunakan dalam mengarang. Jadi saya nak tanya Arni, daripada rangka tu tadi, Arni ambil daripada bahan mana ya Arni? Silakan. Berdasarkan daripada rangka ini, untuk ayat topik, punca kemalangan jalan raya ialah sikap individu, saya ambil daripada bahan 1. Okey, baik. Manakala ayat kesan, membahayakan pemandu lain, saya ambil daripada bahan 3. Bermaksud rangka karangan itu apabila kamu merangka karangan, pastikan kamu ambil daripada mana-mana bahan. Bagus, okey? Jadi, selesai untuk rangka pertama. Saya kan, Aiman, Ya, cikgu. saya ada ni tau. Teka-teki, teka-teko, ulah mati kena ketuk. Ini slot, iaitu slot apa? Okey. Teka-teki. Jadi saya ada teka-teki untuk anak murid saya. Okey. Iaitu, apakah soalan dia? Apakah peribahasa yang berkaitan dengan isi ini? Siapa agak-agaknya nak jawab? Siapa agak-agaknya? Sila angkat tangan. Saya cikgu. Okey, baik. Wardina, jawab. Silakan Wardina. Peribahasa yang berkaitan dengan isi ini ialah malang tidak berbau, cikgu. Malang tidak berbau. Aiman nak tahu tak yang sebenarnya kalau nak mendapatkan karangan yang cemerlang, kita mestilah memasukkan ungkapan menarik, contohnya peribahasa. Jadi apabila dalam karangan itu dimasukkan malang tidak berbau, insya-Allah karangannya akan cemerlang. Dapat makan lebih ke cikgu? Ya, dapatlah makan lebih. Begitu. Okey, baik ya. Jadi itu selesai untuk isi pertama, rangka isi pertama. Kita tengok rangka isi kedua. Baik, siapa nak cuba jawab rangka isi kedua dengan menggunakan borang tahu cokep? Silakan. Saya cikgu. Wardina, silakan Wardina. Okay. Warna kuning. Tolak sikit ke sana, sebelah kiri ke belah kanan. Macam tu. Bagi nampak. Bukan sebelah. Begitu. Pandai. Dah nampak dah semua. Silakan Wardina. Untuk rangka isi kedua, ayat topik ialah faktor kemalangan jalan raya ialah sikap individu tidak mematuhi undang-undang jalan raya. Kemudian, ayat hurai tidak ambil peduli. Ayat contoh tidak memakai tali pinggang keledar dan topi keledar. Seterusnya, ayat kesan terjadi kemalangan akan membawa maut. Akhir sekali, ayat penegasan punca kemalangan jalan raya ialah seseorang tidak patuh undang-undang. Tengok berwarna kuning tu kan. Baik, jadi bagus Wardina kerana telah berjaya menulis rangka karangan dengan menggunakan teknik tahu cokep, iaitu ayat topik, ayat hurai, ayat contoh, ayat kesan dan juga ayat penegas. Tapi seperti yang saya pesan tadi, apabila kamu menulis karangan, pastikan kamu menggunakan bahan-bahan yang diberikan, iaitu bahan pertama ada punca, bahan kedua langkah, bahan ketiga ialah langkah juga. Jadi Wardina, saya nak tanya kepada Wardina kan, jadi Wardina ambil daripada bahan mana untuk rangka isi karangan ini Wardina?
Berdasarkan daripada rangka karangan ini, ayat contoh untuk tidak memakai tali pinggang keledar dan topi keledar saya ambil dari bahan 2. Seterusnya, ayat kesan, terjadi kemalangan akan membawa maut, saya ambil dari bahan 3. Cikgu. Okey, betul. Bagus. Okey, jadi itulah anak-anak murid saya yang alhamdulillah dapat menjawab dengan baiknya. Jadi untuk Arni, pemudi harapan bangsa dah selesai. Dah selesai. Dah selesai, iaitu Wardina dan juga Arni. Sekarang kita beralih kepada pemuda harapan bangsa. Jadi kita pergi kepada rangka isi ketiga. Agak-agak siapa nak cuba bentangkan hasil penulisannya? Silakan. Punitan. Okey. Angkat tinggi sikit Punitan supaya saya boleh nampak. Begitu. Bagus. Okey, silakan Punitan. Okey, rangka isi karangan saya ialah ayat topik langkah mencegah kemalangan jalan raya melalui kempen. Manakala ayat hurai secara berterusan. Selain itu, ayat contoh kerajaan adakan kempen keselamatan jalan raya. Jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Seterusnya, ayat kesan masyarakat akan sedar kepentingan berhati-hati di jalan raya. Akhir sekali, ayat penegasan cara mencegah kemalangan jalan raya melalui kempen. Okey, baik. Terima kasih Punitan. Seperti biasa, pastikan rangka karangan kamu menyentuh bahan-bahan yang diberikan. Tapi Punitan, saya nak tanya Punitan. Okey, Punitan boleh turunkan hasil penulisan Punitan. Saya nak tanya. Punitan, berdasarkan rangka karangan yang kamu tulis tadi itu, bahan mana yang kamu sentuh? Bahan mana? Berdasarkan rangka isi karangan saya, ayat topik langkah mencegah kemalangan jalan raya melalui kempen ialah bahan 3. Manakala ayat contoh kerajaan adakan kempen keselamatan jalan raya, jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu ialah bahan 2. Okey, betul. Bermaksud dalam rangka karangan itu tadi ada bahan 3 dan bahan 2. Tapi kan Aiman, seperti tadi saya dah sebut, ciri-ciri karangan cemerlang ni dia kena ada ungkapan menarik. Tetapi ada lagi tau, ciri-ciri karangan cemerlang ni kita mesti ada penanda wacana. Oh, penanda wacana? Macam Penanda mana tu, wacana cikgu? contohnya selain itu, di samping itu, oleh itu. Betul, pandai oleh itu. Kadang-kadang kadang-kadang penanda wacana ini boleh merangkap peribahasa. Contohnya kan apabila pelajar itu untuk memberi isi utama ataupun ayat topik kan Aiman, contohnya kalau kita tengok jawapan untuk rangka karangan untuk Punitan tadi, dia kata langkah mencegah kemalangan jalan raya melalui kempen. Jadi kalau nak memasukkan penanda wacana merangkap ungkapan menarik, cadangan saya ada bagi satu cadangan, iaitu sudah terang lagi bersuluh, langkah mencegah kemalangan jalan raya hendaklah melalui kempen. Baru cantik. Wow. Macam tu kan. Jadi kita gunakan ungkapan menarik. Bila kita nak masuk ayat hurai, kita gunakan penanda wacana ayat hurai. Hal ini dikatakan demikian kerana. Jadi ada kesinambungan antara satu ayat dengan ayat lain. Barulah karangan kita cemerlang. Saya cuba, cikgu. Boleh? Biar lambat asal selamat. Betul, Boleh ke, cikgu? Betul. Maksudnya biar lambat asal selamat. Kalau nak cepat-cepat nanti kemalangan jalan raya akan berlaku. Kerana malang tidak berbau. Pandai. Pelan-pelan kayuh. Pelan-pelan kayuh kan. Okey, cikgu. Okey, baik. Jadi kat situ, bila kita masuk ayat contoh, letakkan contoh. Contohnya, misalnya, tamsilnya, barulah ada kesinambungan antara satu ayat dengan ayat lain. Bila kita masuk ayat kesan, tulislah kesannya, manfaatnya. Kalau berdasarkan hasil penulisan Punitan tadi, kita boleh tulis kesannya masyarakat akan sedar akan kepentingan berhati-hati di jalan raya. Dan akhir sekali ayat penegas. Ayat penegas ni pun kita boleh letak ungkapan menarik. Kalau pandai macam mana nak masukkan, kita boleh letak tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, orang tak kata bahawa cara mencegah kemalangan jalan raya melalui kempen. Jadi mesti Aiman tertanya-tanya, cikgu apa maksud tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, Apa orang tak maksud kata? dia, cikgu? Maksud dia jelaslah, itu saja. Jelas, dah sangat jelas. Okey, saya cuba, cikgu. Saya cuba. Boleh. Macam mana, cikgu? Menyesal dulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna. Macam mana, cikgu? Menyesal, sesal dahulu pendapatan. Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian
tidak berguna. Yelah, kena Boleh memandu. guna, cikgu, ya? Boleh. Oh. Kalau pandai kaitkan, ya itu apa tahu? Macam memandu laju, tergopoh-gopoh kan? Tidak mementingkan diri sendiri. Apabila berlaku kemalangan, sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tiada berguna. Barulah sedih lagi kat rumah kan. Pandai kaitkan Okey, cikgu. peribahasa. Baguslah, saya suka. Jadi anak murid saya dengar je tu kan. Tak apa. Kita pergi pada rangka isi keempat. Agak-agak siapa yang boleh jawab? Tu tengok Pemuda Harapan Bangsa tu. Ini pencetus ummah ni. Bakal pencetus ummah ni. Afiq, Okey. silakan Afiq. Senyum manis, senyuman dia amat manis tu. Okey. Silakan. Baik cikgu, ini Okey, tinggi sikit. Tinggi sedikit. Okey, boleh. Silakan. rangka isi karangan saya ialah ayat topiknya individu mesti mempunyai kesedaran. Ayat huraian pula ambil cakna tentang undang-undang jalan raya. Ayat contoh pula jangan memandu laju dan mengekori kenderaan terlalu dekat. Ayat kesan masyarakat akan sedar kepentingan berhati-hati di jalan raya. Ayat penegasan yang terakhir cara mencegah kemalangan jalan raya melalui kempen. Okey, baik. Terima kasih Afiq. Seperti biasa, Afiq mesti dah tahu kan? Daripada rangka karangan yang Afiq tulis tadi, Afiq ambil daripada bahan mana, Afiq? Ambil pada bahan mana? Daripada rangka karangan ini, ayat topik yang saya ambil ialah individu mesti mempunyai kesedaran yang diambil pada bahan 1. Baik. Manakala ayat contoh pula jangan memandu laju dan mengekori kenderaan terlalu dekat. Saya ambil pada bahan 2. Baik, betul, bagus. Jadi di situ ada 4 rangka. 4 rangka. Kenapa 4 rangka? Sebab kamu boleh menghurai karangan dengan jelas, iaitu, dan satu lagi, 4 rangka itu. Kalau anda semua perasan, 4 rangka itu, 2 rangka ialah punca, 2 rangka ialah langkah. Jadi bermaksud biarlah seimbang. Kalau fokus soalannya punca dan langkah, bagilah seimbang 2 isi punca, 2 isi langkah, dan setiap rangka haruslah menyentuh bahan yang diberikan, iaitu 3 bahan. Baik, jadikan tak seronoklah kalau tak ada teka-teki. Betul lah cikgu. Jadi kita kena ada. Ini sebenarnya, ini adalah pantun 2 kerat tau Aiman. Pantun 2 kerat masa saya kecil-kecil dulu. Teka-teki, teka-teko, ulah mati, kena ketuk. Gitu. Jadi, jom soalan saya. Apakah peribahasa yang berkaitan dengan isi ini? Siapa nak jawab? Punitan. Antara pelajar yang rajin menjawab. Cepat Punitan, silakan. Cikgu, peribahasa yang berkaitan dengan isi ini adalah pandu cermat jiwa selamat, dia lambat asalkan selamat, dan itu saja. Dan itu saja. Okey, pandu cermat jiwa selamat, biar lambat asal selamat. Ada lagi tau, malang tidak berbau. Tadi Aiman sebut tadi, sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna. Boleh juga. Jadi mungkin kita boleh masukkan slogan ingatlah orang tersayang. Boleh juga. Okey. Jadi di situ inilah dia benaan rangka isi karangan, iaitu mesti ada, kita gunakan borang ini, iaitu teknik tahu cokep. Cuma saya nak kredit sedikit, teknik tahu cokep ini telah diilhamkan oleh Kit Celik Mengarang Selangor. Saya gunakan, dan teknik ini memang seluruh negara sudah gunakan, dan teknik ini pun ada dalam buku teks tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jadi harapannya apabila kamu mengarang, mesti merangka dahulu. Rangka karangan dengan menggunakan teknik tahu cokep supaya kamu dapat karangan yang cemerlang.
Okey, baik cikgu. Kita dah ada rangka yang pertama, rangka kedua, rangka ketiga dan rangka keempat. Ya, betul. Dan kita nak ikat keempat-empat rangka ini menjadi sebuah karangan yang terbaik. Betul cikgu? Ya, betul. Tapi cikgu, saya ni maklumlah, kita nak dapat A+++++, cikgu Betul. Tapi tak adalah banyak macam tu. A+ saja cikgu Ya, kan. betul. Okey, mungkin cikgu boleh ceritakan kepada kita apakah dia di antara ciri karangan yang cemerlang ni kan. Okey, Tapi baik. murid-murid nak tahu kan. Kalau macam tu murid semua sabar sikit dan selepas ini cikgu akan ceritakan macam mana kita nak dapatkan karangan yang cemerlang. Okey, dan selepas ini anda akan pandai dah buat karangan untuk mendapat cemerlang dalam SPM nanti. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Cakap elok-elok, inilah kebanggaan kita sebagai orang Malaysia. Kita bercakap dalam Bahasa Melayu. Betul cikgu? Betul. Tapi cikgu, saya nak dapat A+ dalam SPM saya cikgu. Bagaimana saya nak membuat karangan ciri karangan yang cemerlang ni cikgu. Ya. Mungkin cikgu boleh kongsikan. Silakan. Boleh. Saya sukalah ayat Aiman. Sebenarnya bahasa Melayu ini ialah bahasa jiwa bangsa. Betul, cikgu. Jadi kita kena dapat markah yang cemerlang, dapat ditambah dalam bahasa Melayu menggambarkan kita sayang akan negara kita. Baik. Jadi kan saya nak ulas balik di sini. Berdasarkan pukelang CJ ini, sebenarnya kamu boleh menghasilkan karangan yang cemerlang. Macam mana tu ya? Macam mana tu? Jom Cikgu Linda terangkan kepada anda. Okey, andai kata, tadi kan soalan tanya punca kan? Okey, jadi nak mendapatkan karangan cemerlang, kamu janganlah mengulang perkataan yang sama. Contohnya, kalau punca, mungkin isi pertama punca. Isi kedua, kamu tulislah alasan. Isi ketiga, kamu tulislah sebab. Isi keempat, kamu tulislah faktor. Bermaksud tidak mengulang perkataan yang sama. Apabila kamu tidak ulang perkataan yang sama, jelas menunjukkan kosakata kamu luas. Sama jugalah. Kalaulah dia tanya langkah, kan tadi langkah kan? Janganlah langkah, isi pertama langkah Aiman, isi kedua langkah, isi ketiga langkah, isi keempat langkah. Apa macam perkataan lain cikgu? ada perkataan lain. Jadi ini akan membantu anda, iaitu memula langkah, lepas tu inisiatif, lepas tu kaedah, lepas itu cara, lepas tu usaha, lepas itu tindakan. Jadi kat situ maka cantiklah karangan. Jadi anak-anak murid saya dengar ya, anak-anak murid SMK Seri Mulia. Jadi nak dapatkan karangan cemerlang, ini salah satunya. Contohnya lah kan tadi ada ayat contoh kan. Mungkin isi pertama contohnya, isi kedua tamsilnya, isi ketiga misalnya. Begitu caranya. Dan satu lagi, pukelang CJ ini membantu anda menganalisis fokus soalan. Andai kata, andai kata, tak tahu maksud soalan. Kalau tak tahu maksud soalan, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kadang-kala SPM ni dia suka tanya kepentingan. Kat sini. Kepentingan. Selalu pelajar ni dia tak faham apa benda kepentingan. Tetapi kalau pelajar menguasai pukelang C, kepentingan bermaksud kesan positif. Kepentingan bermaksud manfaat, kebaikan, faedah dan juga kelebihan. Jadi kalau dia tanya kepentingan memupuk semangat patriotik, mesti macam macam mana kepentingan? Tapi cuba tukarkan. Apa manfaat bila kita pupuk semangat patriotik? Apa kesan positif bila kita pupuk semangat patriotik? Jadi kita bercakap dengan soalan itu, bercakap sorang-sorang lah ya dengan soalan itu supaya faham apakah kehendak soalan. Sama juga kalau soalan tanya tanggungjawab. Kadang-kadang pelajar ni bila tanggungjawab, dia macam, apa benda tanggungjawab ni? Jadi sebenarnya berdasarkan konteks soalan, tanggungjawab ini bermaksud langkah. Contoh kalau dia tanya soalan kan Aiman kan, tanggungjawab ibu bapa memupuk amalan membaca. Tanggungjawab ibu bapa. Jadi jawapannya belikan buku untuk anak-anak. Itu contoh jawapan lah. Tetapi belikan buku untuk anak-anak itu ialah jawapan langkah.
Oh, langkah. Langkah ibu bapa memupuk amalan membaca. Begitu caranya. Jadi, pukelang CJ ini selain daripada untuk menambahkan kosakata, dia sangat-sangat berguna untuk apa? Untuk kamu mengetahui kata sama makna untuk fokus. Selain pada tanggungjawab, peranan pun boleh. Peranan ibu bapa cikgu. Peranan ibu bapa. Apa tugas ibu bapa supaya anak suka membaca? Samalah jawapannya. Apa fungsi ibu bapa? Sama fungsi dia beli buku. Jadi kat situ bila kamu menguasai ini, insya-Allah boleh menjawab soalan karangan cemerlang. Okey, cikgu. Apa lagi di antara ciri-ciri karangan cemerlang yang lain, cikgu? Tahu saya apa saya nak tahu apa dalam pemikiran saya kan, sebab kita je bercakap ni kan. Okey, baik juga. Saya yang pertama tadi pastilah kerangka karangan. Dah buatlah rangka karangan. Tapi saya nak tanya kepada anak murid saya. Kita je bercakap, kita tanya anak murid saya. Okey, baik cikgu. Apa ni Aiman? Bacakan sikit Aiman. Saya je Apakah baca. ciri-ciri karangan cemerlang yang lain? Cepat. Siapa tu? Pastinya Okey. Punitan lah orang pertama angkat tangan. Silakan Punitan. Ciri-ciri karangan cemerlang yang lain adalah mesti ada ungkapan menarik, iaitu pandu cermat jiwa selamat, malam tidak berbau dan dia lambat asal selamat. Kan. Siapa lagi nak jawab? Siapa lagi nak jawab? Siapa Silakan. Okey. Afiq. Ciri-ciri karangan cemerlang yang lain pula ialah mesti mempunyai penanda wacana. Contohnya, selain itu, di samping itu, oleh itu. Okey, tambah lagi. Jelaslah bahawa kesimpulannya, kesannya, itu antara ciri-ciri karangan cemerlang. Okey, Pemuda Harapan Bangsa dah jawab. Tinggal Pemudi Tiang Negara. Silakan, siapa nak jawab? Baik, cikgu. Okey, Arni silakan. Ciri-ciri karangan cemerlang yang lain ialah mempunyai susunan isi yang teratur, mengikut keutamaan 2 punca dan 2 langkah. Okey, kan tadi rangka karangan tadi kan 2 punca dan 2 langkah. Bagus Arni. Dan terakhir, perempuan Melayu terakhir kita iaitu Wardina yang bertudung merah. Silakan Wardina. Ya cikgu. Ciri-ciri karangan cemerlang yang lain ialah binaan perenggan yang seimbang, iaitu perenggan isi mestilah seimbang, tidak boleh ada yang panjang dan tidak boleh ada yang pendek. Itu saya suka kupas. Bermaksud kalau karangan nak cemerlang, perenggan dia mesti sama panjang, lebih kurang. Lebih kurang lah. Mungkin isi pertama 100 patah perkataan. Isi kedua mungkin 95. Isi ketiga 105. Bolehlah antara itu. Dia tak boleh isi pertama 100. Isi kedua 50 patah perkataan. Jadi itu tak cantik lah karangannya Aiman. Okey, baik. Maknanya Jadi, dia teknikal tu cikgu ya, secara teknikal pun kena ditengok. Maksudnya dilihat secara holistik. Baik. Okey, baik, cikgu. Inilah saya rangkumkan jawapan pelajar, iaitu adanya ungkapan menarik, penanda wacana, susunan isi teratur, binaan perenggan yang seimbang. Jadi, okey, cikgu. Saya ada soalan lah cikgu. Boleh? Mungkin tulisan ataupun cara kita menulis itu sendiri memain peranan dalam pengambilan markah tu cikgu. Tulisan kena lawa ke? Lawa tu satu yang subjektif. Ya Okey. ke? Kadang-kadang cantik tapi agak sukar untuk dibaca. Dia sebenarnya macam inilah. Tulisan ini kamu boleh ubah tulisan kamu. Biasakan menulis dengan perkataan ataupun huruf yang teratur. Okey, mungkin ada pelajar tulisan dia kecil. Cantik tapi kecil, susah nak baca. Kadang-kadang tulisan dia besar tetapi berangkai-rangkai, susah juga nak baca. Tapi apa pun yang pasti, tulisan itu mestilah mudah dibaca. Itu penting juga untuk mendapatkan karangan yang baik dan cemerlang. Yelah, dia main peranan juga cikgu. Perenggan yang lebih kurang sama, tulisan yang kemas, dan juga ada benda-benda yang menarik yang cikgu sebutkan sebentar tadi, ungkapan yang menarik. Yelah, kalau kita tengok dalam karangan tu ada peribahasa cikgu. Lagi cantik. Kat situ pun kita dah nampak ni pelajar cemerlang ni cikgu ya. Betul. Dan yang paling penting cikgu, kita kena ikut apa yang cikgu sebut sebentar tadi. Baik cikgu, seterusnya cikgu. Saya ada soalan lah. Kan kita je cakap, kita tanya soalan kepada anak murid saya. Siapakah yang boleh merumuskan pelajaran hari ini? Okey. Siapa ni? Siapa nak cuba? Angkat tangan.
Kita tengok Saya siapa. cikgu. Bagus. Arni menyahut cabaran. Silakan Arni. Rumusan pelajaran kita hari ini ialah saya boleh merangka karangan menggunakan teknik tohu cokro. Selain itu, saya juga boleh mencari fokus soalan dengan menggunakan teknik pukelang sijil. Jadi cerita kita hari ini ada dua. Satu tahu cokep. Tahu cokep. Ataupun tahu sumbat. Tahu sumbat. Dan juga pukelang si Pukelang si J. J. Jadi itu rumusan daripada pelajar. Pelajar tahu dah. Anak murid saya tahu. Maksudnya kena gunakan teknik tahu cokep. Nak mencari fokus soalan, gunakan teknik pukelang si. So dua benda tu cikgu kita dapat. Dua benda. Untuk merangka karangan, menganalisis, buat karangan dan menganalisis supaya isi tersusun. Baik, bagaimana pula rumusan daripada cikgu untuk murid-murid kita di rumah ni Okey, kan? rumusan Alright. saya lah sebenarnya kan. Apa yang saya kongsi tadi iaitu kita nak murid menganalisis pelbagai bahan. Maksudnya pelbagai bahan tadi ada berapa? Ada 3 bahan. 3 bahan. Okey. Bahan pertama teks, bahan kedua bentuk grafik, infografik, bahan ketiga seloka yang saya berseloka. Kenapa? Daripada situ untuk mengenal pasti tema dan kehendak soalan menggunakan teknik pukelang CJ. Itu pertama, menganalisis. Kedua, kemahiran menulis. Yang Aiman tadi tulis macam tu tadi kan. Menulis. Bila menulis, kena susun idea. Menyusun idea mengikut keutamaan. Seterusnya menghasilkan kerangka karangan. Kita tak buat karangan tau. Kita buat kerangka karangan. Berdasarkan borang tohu cokep. Okey, baik cikgu. Nampak muka murid-murid kita ni nampak confident je cikgu, semangat je. Apa kata, ada kerja sekolah ke nak bagi kepada murid kita ni? Mesti ada kerja sekolah. Mana boleh tak ada kerja sekolah kan, Aiman Okey, kan? cikgu. Baik, jadi ini tugasan. Pembelajaran berasaskan projek iaitu sediakan poster keselamatan jalan raya. Buat poster. Poster ni kamu pandai. Poster e-poster pun boleh, poster yang berwarna-warni pun boleh, dan hantar tugasan tersebut kepada guru anda. Dan yang kedua, sila tulis kerangka karangan berdasarkan tema yang terdapat dalam buku teks dengan merujuk sumberku. Okey, baik cikgu. Jadi jangan lambat-lambat hantar tugasan, nanti kena denda nanti. Okey. Baik, cikgu. Kita tengok murid-murid kita hebat hari ni. Bagaimana prestasi murid-murid kita hari ni, cikgu? Saya berpuas hati dengan prestasi anak murid saya. Cikgu Linda bagi 5 bintang. 5 bintang. Okey, tahniah. Okey, baik cikgu. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada cikgu. Seronok Sama-sama. kita dapat seorang satu lollipop hari ini. Dah ada rezeki kita jumpa lagi cikgu ya. InsyaAllah. Dan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Saya Aiman Sufian Azman mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.